Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita kesambung hadis yang ke-12, muka surat 175. Perbincangan masih lagi berkait dengan adabul khala', iaitu disiplin apabila masuk bilik air. Hadis yang ke-12, an Abi Musa, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumi fa arada an yabul fa ata damithan fi asli jidar fa bala thumma qala sallallahu alaihi wasallam idza arada ahadukum an yabula falyartad li baulihi mawdi'ah. Daripada Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana pada suatu hari ketika saya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda hendak membuang air, fa arada, hendak membuang air. Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat lembut, yakni ke tanah gambut. Damithan ni mana tanah gambut, tempat lembut, tanah yang tidak keras. Berdekatan dengan pagar. Lalu baginda kencing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu hendak kencing, hendaklah dia mencari tempat yang sesuai untuk kencingnya. Paling tidak tempat sesuai ni dua perkara lah, kalau kita nak simpul. Yang pertama, kawasan itu kawasan yang kira-kira terlindung lah daripada dilihat oleh orang ataupun oleh sesiapa sajalah. Mana tempat yang tersembunyi, kira itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah itu juga kena tanah yang sesuai. Misalnya kalau tanah pasir itu sesuai lah, ataupun tanah gambut. Sebab tanah gambut ni kesan daripada percikan itu tidak kuat. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak mengotorkan, air kencing itu tidak percik kena pada tubuh ataupun pakaian. Sebab kalau kena tubuh atau pakaian jadi susah pula lah. Susah tu susah dari sudut mana? Dari sudut bila nak ambil wudu kena bersih, kena basuh pula. Jadi payah. Kalau tempat ada air pun jadi payah juga, apatah lagi kalau tempat tak ada air. Nabi SAW melalui hadis ini, Nabi SAW mengajarkan umat supaya mencari tempat yang sesuai untuk kencing. Antaranya ialah mencari tempat yang lembut ataupun tanah gambut ataupun tanah pasir. Jika kencing di atas tanah dan tanah lembut lah kalau kencing atas tanah, dan elakkan dari tanah yang keras supaya selamat daripada percikan air kencing atau najis seumpamanya dari mengenai badan atau pakaian. Jadi kalau tanah seperti yang kita gunakan sekarang ini sebenarnya sangat menepati lah yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu perkara lagi, sebelum ni pernah saya sebut. Kalau hadis ni lagi terang, lagi jelas. Falyartad li baulihi mawdi'an. Mana kencing itu kena cari tempat yang sesuai. Tempat yang sesuai ni sama ada nisbah kepada tanah supaya tidak percik lah kita kata, ngecik kena pakaian, ataupun tempat yang sembunyi. Satu lagi, saya sebut sebelum ni, ada setengah-setengah rumah tu dia buat bilik air tu depan, tak sesuai. Tu maksudnya. Ni lah. Jadi sesuai, mengambil kira. Walaupun kita kata dalam bilik dinding simen kita kata, tapi dia bukan kendak suara.
Dia bunyi juga. Tamu-tamu saya sebut sebelum ni kan, bahagian atas tu dah dia buat dia punya salur yang melengkung itu. Jadi kita pun nampak saluran itu. Jadi duduk di ruang tamu, itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Jadi kalau kita nak buat rumah, cuba elok. Dah kalau beli rumah ada gitu dah, dia sebenarnya boleh huruf lagi lah. Kita buat tutup supaya tidak bunyi tu. Kalau bunyi tidak kuat sangat pun tidak mengganggu. Kalau tidak, dia ialah tidak selesa lah. Tetamu kita mari tanya nak minum air, dia bunyi tu. Bunyi tu satu macam lah. Dan saya pernah dengar bunyi tu. Kita pergi, saya sebut sebelum ni kan, jirat gu kita kata ingat di kawasan air terjun lah dia tu. Ni bunyi. Masa dia pump tanah. Jadi sesuai ke tidak tu? Tak sesuai lah. Tak sesuai. Jadi cuba elok lah. Sebab bila tetamu mari dia melibatkan kita jamu makan dia minum, tak sesuai. Dia telitah tu. Dia telitah. Macam-macam dia telitah. Hatu maksud Nabi tak benar guna tangan kanan tu. Suruh guna tangan kiri. Takut telitah lah. Walaupun kita kata sudah guna dah dia punya sabun dan sebagainya, takut telitah tu. Tamu-tamu selepas pergi bilik air tu nak pergi makan, lagi telitah lah. Jadi agama dia tak sesuai tu. Agama kira itu tak sesuai. Sebab agama Islam dia ambil kira tu, sesuai ataupun tidak sesuai dia ambil kira. Baik. Hadis yang ke-13, an Anas qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadnuwa min al-ard. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak menunaikan hajat, yakni bila hendak qada hajat lah, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kainnya kecuali bila hampir dengan tanah. Mana bila duduk, bila nak buat tu baru Nabi angkat kain. Supaya apa? Supaya tidak ternampak aurat itu. Hak ni juga jikalau kita buang air di kawasan terbuka. Kalau dalam bilik air itu lain. Dalam bilik air itu lain. Itu lebih bebas lah. Kalau dalam bilik air itu lebih bebas. Baik, adab yang terdapat dalam hadis ini, bukan hanya pada waktu buang air sahaja. Bahkan ia juga merupakan adab yang perlu dijaga pada waktu lain. Adab tersebut ialah tidak menyingkap aurat kecuali ketika perlu atau terpaksa sahaja. Hadis ini menepati kaedah fiqh yang berbunyi ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diharuskan kerana darurat diharuskan mengikut kadarnya. Misalnya kita kata darurat, kita ambil contoh lain lah, kita darurat tak ada makanan yang halal, yang adanya contoh kita kata daging babi, kita kata katakanlah tak ada pilihan, memang boleh dalam keadaan makan, tapi makan itu sekadar untuk boleh mencari yang halal. Jangan makan sampai punya nambah punya ciri, kita kata dah tu tak boleh gitu. Makan sekadar biar ada tenaga, tu maksudnya sesuatu yang diharuskan. Pengharusan itu kerana darurat, bukan kerana dia tu harus. Kerana darurat, tu yuqaddaru biqadar. Kena kalau kita kecek Kelantan, dia kena ambil sekadar sudahlah. Sekadar. Jangan ambil sampai kopi kat kenyal nambah ataupun ambil wak kering dah pula dah. Tu tak boleh. Ni pun gitulah juga. Supaya tu juga kita kata masalah tak ada penempatan, terpaksa guna duit riba, sekadar untuk tinggal tidak terdedah aurat saja. Tak bolehlah kita ambil sistem riba, kita kata sebab darurat ni buat rumah 400,000, 500,000 buat apa atas alasan darurat. Tak ada tu, itu darurat hak awak buat sendiri tu. Tidak darurat dari sudut syarak, tidak. Gitulah. Jadi hak ni pun maknanya mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu terpaksa orang dedah dengan kadar yang patut. Dedah dengan kadar yang patut. Jadi hal ni juga sebenarnya diguna pakai untuk kita kata perubatan, nak mendedak, kita kata kita sebagai doktor sekadar mana boleh tengok aurat pesakit. Sekadar mana. Inilah kaedah ni juga. Padahal misalnya kita nak setuh pohon, kita buka habis. Hak naknya pohon ya.
Sebab ada seorang sahabat tu. Dia adalah masalah sakit pada kemaluan dia. Jadi dia buat pembedahan lah. Dia sebutkan Anas sendiri lah tu. Dia kata kenapa orang Islam. Jadi memang dia masa dia tolak masuk bila, tapi dia buka tu tak. Jadi padahalnya kita kan sepatut tutup lah mana ni dia buka tu. Dia kata sepadugong dia jadi. Duk atas. Jadi hak perempuan lalu pun tengok dia kata malu. Sepatut tidak begitulah. Tu. Sepatut kena tutup supaya orang nguruk dia tutup sikit dia tutup dah tu cara. Ni dia kata padugong dia tu. Tu ingat ke dugong. Allah malu dia kata. Dia pun tutupkan tangan dia kata. Padahalnya kita kata bagi dia lah. Dia cerita sepatutnya tidak perlu sampai begitu. Sebab dia ni ustaz juga. Dia ni. Dia pun sebut dia kata memang tak boleh dia kata. Ni kalau kita nak ambil ni pun gitulah juga. Jangan siapa perkat mendedahkan, tak boleh. Kecuali perlu. Baik, hadis yang ke-14 an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawah tu cuba tengok nota 1276 mana ada kitab ni. Sebelum kita ambil hadis yang ke-14 itu ada sedikit taklik. Hadis yang ke-13 ini ada nota kaki bawah tu. Sunan At-Tirmizi bab hadis yang datang berkenaan melindungi diri ketika qada hajat. Melindungi diri itu makna tutup supaya tidak nampak aurat lah. Itu makna melindungi diri. Imam Tirmizi selepas mengemukakan hadis ini, dia membuat komentar dengan mengatakan, demikianlah yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Rabi'ah daripada Al-A'mash daripada Anas hadis ini. Waqi' dan Abu Yahya Al-Himmani meriwayatkannya daripada A'mash. Kata A'mash, Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bila mahu menunaikan hajat, yakni qada hajat, baginda SAW tidak mengangkat kainnya kecuali sehingga hampir dengan tanah. Mana ketika dia duduk dah, kita kata punggung dia nak rapat di tanah dah, baru dia angkat. Tu mana Nabi jaga tu, supaya tidak terdedah aurat itu. Merujuk pada hadis riwayat Abu Daud, tak apalah. Kedua-dua hadis adalah mursal. Mursal ni apa maksud? Iaitu putus sanadnya, kerana A'mash tidak mendengar secara langsung daripada Anas radhiyallahu an dan daripada mana-mana sahabat. Sementara itu dalam riwayat Abu Daud terdapat perawi tidak dikenali antara A'mash dan Ibnu Umar. Kita sebut dah sebelum ni hadis fasa kedua, fasa ketiga ni dia ada masalah. Hadis tu tidak kuat. Itu susunan dalam kitab Mishkat ini. Dalam kitab Mishkat ini. Baik. Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini di bawah bab bagaimana menyingkat pakaian ketika perlu melalui jalan ketika perlu. Setakat tu. Bagaimana menyingkatkan pakaian ketika perlu. Jadi Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini melalui jalan periwayatan. Melalui itu dia berkait dengan meriwayatkan. Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini di bawah bab mana? Bagaimana menyingkat pakaian ketika perlu. Tetapi riwayat Abu Daud itu melalui jalan periwayatan yang lain daripada Ibnu Umar, bukan melalui jalur riwayat Ibnu Umar, riwayat lain, di mana Ibnu Umar berkata, Abdus Salam lalu berkata tu siapa berkata? Abu Daud tu. Abdus Salam bin Harb meriwayatkan daripada A'mash daripada Anas, dan beliau adalah seorang yang dhaif, merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya daripada Anas radhiyallahu anhu. Husain Salim Asad pentahqiqnya berkata, sanadnya adalah dhaif kerana A'mash tidak mendengar. Maknanya gini lah, A'mash ni dia tak ada lah dengan Anas bin Malik ni. Maknanya antara A'mash dengan Anas tu dia kena ada orang lain, seorang situ perawi. Tidak disebut di sini. Bila tidak disebut mereka atas tu, itu termasuk dalam mursal. Mursal ni maknanya enggak mursal di sini, mursal bukan mursal sahabi, mursal tabi'i. Jadi lemah lah. Cumanya di sini dia buat Syekh Nasiruddin Al-Albani mensahihkan hadis dalam tahqiqnya kepada Mishkat. Jadi
apa yang dibuat oleh Syekh Nasruddin Al-Albani ni, dia kata tahqiq ni dia tengok sanad lain lah. Mana kalau sanad hak ni, hak Mishkat ni memang dhaif. Ya ni. Gitu tak apalah. Hadis yang ke-14, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi wa'allimukum idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha wa amara bi thalathati ahjar wa nahaa 'anil rawth war rimmah wa nahaa an yastatiba ar-rajul bi yaminihi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bagi kamu ni, aku ni kalau nak kira banding kepada kamu, tak ubah seperti seorang ayah dengan anaknya. Aku mengajarkan kamu, bila kamu hendak buang air, janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakangi kiblat. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan supaya menggunakan 3 biji batu untuk istinja. Nabi juga melarang dari menggunakan najis dan tulang, dan melarang seseorang beristinja dengan tangan kanan. Maknanya peranan Nabi ni benda-benda kecil gini hak berkait bilik air pun ajar juga. Sebab tu Nabi kata aku ni supaya sepopokmu seolah gitulah. Supaya kamu. Sebab itulah ajaran Nabi ni lengkap, habis dia sebut, tak ada semua perkara. Baik, di dalam riwayat Abu Daud terdapat sedikit perbezaan lafaz. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum bimanzilatil walid. Sebenarnya aku ni, nisbah aku ni untuk kamu tidak lebih seperti seorang ayah. Ayah kayak dia ajar benda kecil-kecil ni pun dia ajar ayah ni, ibu misalnya. Kalau ibu lagi lah masuk bilik air pun ajar. Mana Nabi nak ayatnya tugas dia ni adalah mengajar cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan dia nak mengajar cara ibadat saja, tidak. Cara nak semaya saja, tidak. Nabi ni tugas dia mengajar cara hidup. Daripada kita kata hak basic lah, masuk bilik air, nak makan, benda-benda hak basic, hak tu pun dia ajar juga. Maknanya kita ni sumber untuk dapat pahala ni segenap lekok lah. Segenap lekok ada. Buat gapo pun kalau kena dengan cara Nabi, jadi boleh pahala. Jadi kalau dalam bab masuk bilik air pun nak boleh pahala, kena ikut. Kalau bab ibadat lain lagi lah, bab semaya, bab puasa lagi lah kena tekan. Masuk bilik air ni pun kalau nak boleh pahala, kena ikut cara Nabi. Enggak kalau bab lain hak besar-besar lagi, lagilah perlu, lagilah perlu. Baik. Cuma di sini ada sedikit perbincangan lah, apa maksud Nabi sebagai ayah tu, apa maksud? Sebab sini bab tashbih lah ni. Aku ni bagai ke ayah kamu, tashbih. Jadi disamakan Nabi disamakan dengan ayah tu dari sudut mana? Wajah syabah dia. Kalau ngaji bala dia panggil wajah syabah dia. Dari aspek mana sama tu? Di sini dia buat secara ringkas lah. Aspeknya ataupun sudut sama Nabi tu supaya kita dari sudut kasih sayang, dari sudut simpati, cinta, bimbang dan seumpamanya. Hak tu memang ada pada ibu bapa tu. Sifat tu memang ada pada ibu bapa. Jadi maknanya Nabi ni ada tu. Baik. Bahkan perasaan tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya bukan sekadar untuk kehidupan dunia saja, tetapi juga untuk kehidupan akhirat. Bahkan perasaan kasih, sayang, cinta, bimbang terhadap anak ni yang ada pada Nabi itu lebih besar daripada yang ada pada seorang ayah lagi. Sebab Nabi ni bila dia buat sesuatu, dia ambil kira kehendak Tuhan dan dia ambil kira selamat ke tidak untuk hari akhirat. Dia ambil kira semua selalu. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah hadirat, bila kita ikut Nabi ni, dia istilah ittiba' tu. Ittiba' ni mana ikut. Jadi nak ikut ni mula-mula sekali bila kita nak ikut ni, maknanya dia kena duduk depan lah orang yang kita nak ikut tu.
Letak depan Nabi. Letak depan di sini maksudnya kita kena ada maklumat tentang apa yang kita nak buat, baru boleh ikut. Kena letak depan. Jadi kena ada maklumat. Lepas tu ikut tu dari segi istilah syaraknya, ikut tu maksudnya kita ikut seperti mana dia buat. Dia buat macam mana, kita buat gitu. Kalau kita tengok sahabat Nabi, cara dia ikut sunnah, mana berat, mungkin tak erat kadang-kadang kita. Sebenarnya boleh buat pun. Jadi kalau Nabi buatlah ke mana pun sahabat ikut, walaupun dia tak faham. Siapa Sayyidina Ali bila ambil wuduk ni, biasa kita bincang dari Sunan Nasa'i bincang dah. Sayyidina Ali pernah bila ambil wuduk tengok ada air lebih lagi dalam bekah, dia minum air itu sambil berdiri. Lepas tu dia tengok orang rasa pelik lah. Orang rasa pelik, orang ada dekat-dekat dia ni rasa pelik. Dia perasan tu. Dia kata, mungkin mu rasa pelik aku buat gini. Bila lebih air tu dah lah duduk molek-molek masa ambil wuduk. Kenapa duduk tinggal tu tak? Bila nak minum air tu bangun caca minum. Sayyidina Ali kata, aku buat gini sebab aku pernah tengok Nabi buat. Aku tak tahu kenapa. Sayyidina Ali sebut, aku tak tahu apa Nabi buat. Tapi dah Nabi buat. Mana Sayyidina Ali nak ayatnya bahawa dia yakin kalau Nabi buat ni mesti molek. Mesti molek. Sebab Nabi ni kalau dia buat itu sudah mendapat restu daripada Allah. Walaupun dia tak faham, dia tak tahu sebab kenapa Nabi buat gitu. Siapa hari ni tak boleh sebut. Walaupun adalah ulama kata air lebih wuduk ni ada berkat. Air lebih wuduk ni ada berkat. Adalah yang sebut gitu. Tetapi waktu tu mana pun andaya saja. Baik, begitu juga kalau kita tengok perbandingan yang Nabi buat, dia ni bagaikan ayah kepada kita. Dan kalau kita tengok dari sudut pengajaran baginda sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, betul lah, memang melebihi sebagai seorang ayah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar dari sebesar-besar perkara, mencakupi pelbagai peringkat kehidupan, sama ada kehidupan secara individu, sosial, bermasyarakat, bernegara, sehingga sekecil-kecil dan seremeh-remeh perkara seperti soal makan, minum dan persoalan buang air. Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang individu yang boleh dinobatkan sebagai kedudukan seperti pemimpin negara, ketua tentera, ahli psikologi, guru dan sebagainya. Makna pada diri Nabi itu, kita kata karakter yang ada pada Nabi itu lengkaplah. Cukup sebagai seorang manusia yang sempurna, dan kita boleh ikut dia, jadikan dia sebagai suri teladan ataupun sebagai model untuk kehidupan kita secara lengkap dari semua sudut. Sebelum ni kita jumpa dah Nabi ni ketika dia marah tu kita boleh ambil panduan lagi. Ketika dia marah, pernah seorang sahabat Abi Bakrah tu silap namanya, dia pernah minta nak tulis. Abi Bakrah dia pernah minta nak tulis hadis Nabi ketika Nabi marah. Bolehkah? Dia minta izin dulu. Hak lain tak apalah. Hak ni ketika ni. Hak lain memang dia tulis dah. Bolehkah Rasulullah saya nak tulis tentang Rasulullah? Ketika Rasulullah marah pun saya nak tulis juga. Nak ambil juga maklumat pada waktu keadaan Rasulullah. Nabi kata boleh. Sebab ketika aku marah pun menjadi panduan lagi untuk umat. Baik, dari sudut yang lain, Nabi SAW boleh dianggap sebagai ayah kalau kita lihat pula dari sudut hubungan isteri dia dengan kita. Dalam Quran pada sebut an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih aula bagi orang beriman daripada diri dia sendiri. Nabi ni lebih utama lagi nak banding diri kita sendiri, dan isteri-isteri dia semuanya adalah ibu-ibu kepada orang yang beriman. Berkenaan isi kandungan hadis seterusnya, iaitu berkaitan persoalan istinja, menghadap kiblat, qada hajat dan sebagainya, telah dibincang dalam hadis-hadis sebelum ini. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-15. Ana Aisyah qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi gitu kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhu al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya,
tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk sesuatu yang bersih dan untuk makan. Ta'am ni makna untuk makan makanan. Dia guna tu. Adapun tangan kirinya pula untuk buang air, untuk istinja dan sebagainya, dan untuk digunakan terhadap sesuatu yang terdapat kotoran padanya. Nabi guna ni isteri Nabi sebut. Begitulah tabiat Nabi-nya. Hak kita panggil sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan untuk perkara yang mulia dan dihormati. Antaranya makan, minum, bersalam, memberikan sesuatu, menggosok gigi, menunjuk ke isyarat dan sebagainya. Begitu juga baginda sallallahu alaihi wasallam memulakan kanan di dalam melakukan perkara yang baik seperti memakai kasut, masuk ke tempat yang mulia, memakai baju dan sebagainya. Tangan kiri pula digunakan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sesuatu yang dianggap keji, kotor dan najis. Bahkan ada dari riwayat sebut kalau dia nak tanggalkan baju, dia tangan sebelah kiri dulu. Ada disebut. Ni. Mana bila dia nak pecah baju, dia pecah ini dulu. Tapi bila dia nak pakai baju, dia masuk tangan kanan dulu. Itu ada disebut. Baik. Hadis yang ke-15. Hadis yang ke-16. Dia sebenarnya tadi tu ayat Quran ada an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum tu. Mana dari segi fiqh, kalau di sudut fiqh lah, kalau kita ambil di sudut fiqh, isteri Nabi ni tidak boleh dikahwini oleh sesiapa selepas Nabi wafat. Ini antara dalil dia. Sebab dia ibu kita. Walaupun bukan ibu kandung, tetapi ibu. Nisbah kedudukan dia tu. Tu. Sebab itulah banyak ulama sebut ayat ni sahaja sudah cukup dah kita nak kata Syiah tu tidak Islam. Sebab dia cerca ibu kita. Teruk dia kata kepada khususnya Aisyah, sebab Aisyah ni orang yang paling menonjol, paling hebat, muftiah di zaman dia. Kalau dalam bab urusan hal ehwal rumah tangga, nak tanya tentang sakit puan lah, dia lah Aisyah lah tempat rujuknya. Dan dia lah orang yang paling dikecam oleh Syiah. Macam-macam Syiah sebut. Dalam kitab dia 110 jilid tu, dia sebut, dia kata Aisyah ni berzina dengan dua orang sahabat Nabi. Masa Nabi hidup berzina dengan Safwan, masa Nabi wafat berzina dengan Talhah. Dia sebut dalam kitab dia. Ada. Saya pergi baca sendiri. Ni. Sebab tu ulama kita maklumat dia cukup lah tentang Syiah ni. Dia tak boleh maaf ya. Kecuali Syiah tu buat ajaran itu, kembali kepada ajaran Islam yang asal, baru kita boleh terima. Kalau tidak, tak boleh. Kalau dia kekal dengan Syiah dia, tak ada. Bagi saya tak ada. Syiah ni, kalau kita atas Syiah sederhana, tak perlu. Dia tak perlu jadi Syiah dah. Kalau nak sederhana, terus jadi ahli sunnah Islam lah. Tak perlu dah. Jadi tak perlulah kita nak berkompromi dengan dia, tak perlu. Sebab apa? Dia ni jahat luar biasa. Ajaran dia tu. Kalau baca kitab dia Hasan, nipu saja. Kalau bak takiyah ke Allah. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak ada orang yang paling penipu di kalangan pengikut hawa nafsu kecuali pokok Syiah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada di kalangan orang yang ikut hawa nafsu. Kalau ginilah mudah, di kalangan pokok penipu ni, dialah yang paling penipu. Tu dia. Nak kata lagu mana? Rapat Jeddah tu. Nak ayatnya. Kalau di kalangan pokok kita ada penipu, itu tidak hebat sangat. Di kalangan penipu, dia juara. Maknanya berat. Imam Syafi'i guna bahasa tu. Baik. Seterusnya hadis yang ke-16. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjar yastatibu bihin fa innaha tujzi'u anhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang kamu hendak buang air, maka hendaklah dia membawa bersamanya 3 batu untuk dia beristinja. Ni maknanya kita tak ada air lah ni. Patut tempat kita ni Kelantan ni boleh ke nak istinja ni? Tak ada air ni. Tak lihat. Boleh nak istinja. Dia istinja ni sebenarnya kalau dia istinja, kalau mengikut ulama, kalau ada air pun boleh istinja dengan batu. Boleh. Cuma tidak afdal. Hak paling afdalnya kalau guna batu dah selepas tu guna air, ataupun guna tisu yang sesuai, yang khusus, kemudian selepas tu guna. Hak tu lebih afdal. Memang begitu.
Kalau dalam syarah Bulughul Maram tu dikata walaupun dibenarkan, tetapi untuk hak lebih afdal lah, hak paling afdal, istinja ni mana kita guna sesuatu yang kesat, batu ke, dan yang seumpama batu. Tujuan apa? Supaya dia buang dulu terlebih dahulu ain najis itu. Mana bila seseorang itu basuh dengan air, mana tangan dia tidaklah, kita kata kalau bahasa Kelantan, tidaklah bolok dengan najis tu. Itu tujuannya. Mana Nabi tak silah najis, mana bolok ya Kelantan ni kemah benar bahasa Kelantan ni. No. Bolok tangan dengan najis tu. Kalau kok surat nak kata gua, mana kena direct lah najis tu. Tu Nabi tak sil. Nak ayatnya bab najis ni Nabi jagom dah tu. Jagom dah bab tu. Sebab apa? Setengah-setengah ulama kata kerana najis ni kotor, dia sesuai dengan syaitan, sesuai dengan iblis. Jadi hak ni pun isyarat kita tak semna dekat, terlibat dengan iblis, dengan syaitan itu. Walau bagaimanapun hadis ini menunjukkan istinja dengan 3 batu sudah memadai dan tidak perlu menggunakan. Memanglah semua ulama terima hak tu. Namun begitu penggunaan air untuk istinja diberikan keutamaan. Bahkan sebahagian ulama mewajibkan. Ada yang kata begitu. Perbahasan tentangnya telah disebutkan dalam hadis sebelum ini. Baik, hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanju bil-rawth wala bil-'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i illa annahu lam yudhkar ikhwanukum minal jin. Ikhwanikum fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Itu tak ada. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah beristinja dengan menggunakan, sebenarnya rawth ini najis kering. Kena tulis ini, takut itu. Rawth ni makna najis yang kering. Itu makna rawth. Misalnya tahi lembu ke, dia guna tahi lembu, hak kering tu. Tali. Ataupun dia guna tulang, tak kira lah tulang apa, tali juga. Nabi sebut di sini talih itu sebab apa? Kerana ianya adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Rasanya kita bincang dah, sebentar pula kita baca dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan An-Nasai. Cuma Imam Nasai tidak menyebutkan. Kena baca wan Nasai. Rawahu Tirmizi wan Nasai illa anhu lam yadhkur, bukan yudhkar. Lam yadhkur sebab dia kembali pada Imam An-Nasai. Kena baca yadhkur, bukan yudhkar. Illa anhu lam yadhkur saudara kamu dari kalangan jin. Jadi hak riwayat Imam Nasai tak ada sebut tu ikhwanukum minal jin, tak ada. Riwayat Imam Tirmizi ada. Hak riwayat ni pun ada dalam kitab Mishkat. Gitu. Baik. Cuma yang hadis ni telah sebut dah sebelum dalam bab ketiga disebut sini. Cuma saya nak sebut satu perkara lagi lah. Jadi hak makan najingnya mana hak tahi tu kau tulang. Hak mana sah? Janganlah beristinja dengan tahi. Dia buat tahi tu. Tu terang. Tu. Mana dengan najis kering? Tu kalau dalam syarah dia kata najis kering, maksud rawth itu. Dan tulang, kerana ianya, cuba tengok fa innahu kenapa hati molek tu? Fa innahu, maka sesungguhnya dia kalau kita nak kata makannya jin tu rawth dengan izam, dia kena guna fa innahuma. Bila kata fa innahu makna tulang tu saja. Hak tahi tu memang kerana dia kotor dah, dia memang dia najis dah tadi. Jadi fa innahu tu kerana sesungguhnya tulang, kena tambah terjemah. Kerana tulang itu makannya jin, bukan tahi tu. Kecil hati lah jin tu no. Kalau kita faham itu, takut dia kata biar betul dia tu no. Dan ada dalam syarah sebut bukan tahi tu. Hak tu tahi tu najis sebab dia tu najis dah, tak boleh, tak sesuai. Hak tulang ni hak ni sebenarnya. Jadi kerana ia tu makna tulang itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Itu maksudnya. Sebab dia guna fa innahu. Bukan fa innahuma. Baik, seterusnya hadis yang ke-18, an Ruwaifi' bin Thabit qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi' la'alla al-hayah satatulu
ba'di fa akhbirin nas. Itu cara baca dia. Walaupun ra tu mati, tapi bila kita sambung semua baca Quran lah. Fa akhbirin nas. Ra tu kita kasrahkan kerana nak sambung hamzah. Hamzah gaya tu hamzah wasal. Tahu tak? Supaya baca Quran lah. Asalnya fa akhbir fi'il amr. Fi'il amr mufrad mudzakkar mukhatab. Tapi fa akhbirin nas annahu man aqada lihyatah aw taqallada watara aw istanja biraji' dabbah aw 'azmin fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minhu bari'un. Daripada Ruwaifi' bin Thabit katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Ruwaifi', mudah-mudahan umurmu akan panjang sepeninggal aku. Mudah-mudahan selepas aku mati pun mu hidup lama lagi. Nabi kata gitu dia. Mudah-mudahan bila aku mati ni mu hidup lama lagi. Nabi kata ke dia, ni maknanya dia ni jadi tempat rujuk masyarakat dalam bab fiqh. Ruwaifi'. Oleh itu ceritakanlah kepada orang ramai bahawa sesiapa yang menyimpul janggutnya, menjalin janggutnya atau menggantungkan tangkal tangkal bukan tangkai, tangkal, azimat lah kita kata, atau beristinja dengan najis binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri daripada perbuatannya. Mana Nabi kata itu aku tak ajar sikit, tak terlibat dengan ajaran aku, bukan berasal daripada ajaran Islam tu, cara dia tu. Mana Nabi berlepas diri dah. Setengah ulama kata berlepas diri ni maknanya Nabi tidak mengaku umat dia. Ada juga yang kata gitu. Laisa minna, seolah-olah begitu. Baik, antara perbuatan yang menjadi ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah menyimpul atau mengikat janggut. Dia sipu, dia ikat. Sebab dulu dia ada sebenarnya ajaran hak tidak Islam dulu. Memang dia ikat. Kadang-kadang dia buat dua. Setengah tu dia ikat tu, bila fahanya dia ikat, dia sakut di telinga. Macam-macam lah. Kalau kita baca dalam syarah. Nabi tak benar gitu. Apa tasyabuh dengan orang kafir. Kadang-kadang orang ahli agama khusus ada buat kerja gitu. Dan menjadikannya pendek ataupun berkerinting. Sebahagian lain berkata mereka mengikatnya di dalam peperangan lalu Nabi SAW menyuruh supaya melepaskannya. Mereka melakukan sedemikian kerana sombong dan angkuh. Baik, setengah ulama yang lain mengatakan ia dilarang kerana menyerupai pintalan janggut yang dibuat oleh Yahudi. Mana tasyabuh dengan Yahudi lah. Mana Islam tidak benar gitu. Larangan kedua ialah menggantung tangkal, iaitu menggantung tali atau benang dengan kepercayaan dan pergantungan bahawa ia dapat memberikan perlindungan daripada penyakit-penyakit atau sihir. Perbincangan terperinci. Baik, gini, cuba tengok semula teks hadis tu. Watar ini kalau kita tengok dalam asal dia lah, watar ataupun watat, dia guna dal. Dia sebenarnya tangkal. Kebanyakan orang Arab guna zaman jahiliah ni, tangkal ini dia letak pada haiwan, binatang, supaya binatang itu tidak kena penyakit. Dan tangkal ni dia ada kalung dia lah. Ada dalam setengah riwayat dia buat daripada tumit arnab, ada yang kata buat daripada tulang ikan, macam-macam lah. Kukuk mana pun asas dianya, semua ini dijampi oleh bomoh di zaman mereka. Ni sumber pendapat tu bomoh zaman dia lah. Seperti saya sebut sebelum ni lah. Ada setengah-setengah tu bomoh tempat kita di Kelantan kita ni lah. Tangkal ni dia bui pada peniaga-peniaga tiga bulan sekali kena renew dia. Lebih pada JPJ sekali setahun. Bahkan dia fikir lambat sekali setahun, nak boleh PT lambat sekali setahun. 3 bulan sekali. Sekali pergi 3 bulan tu 300 riyal kena bayar. Tak apalah pokok kobrak ni 300 kecil lah. Berapa kalau 3 bulan berapa sehari dia orang nego kira sehari-sehari tu. Oh kecil dia kata ni. Saya tengok dah benda tu. Uduh bengel. Dia buat macam ikat pinggan. Jadi kan bila dia nego ni maknanya tak payah bayar cukai, tak apa, jadi lepas dengan begitu dia. Dia tokai berah dia ni. Tutup bomoh tempat kita tu ada kijak lagu tu. Ni pun ada gitu. Dia letak ditekuk benda tu. Sebab dalam riwayat ada bila Nabi tengok tu, Nabi tahulah mungkin masyarakat dia. Nabi kata buah. Kalau kamu tak buah ni, hidup kamu jadi akal pun tidak tajam, hidup kamu jadi lemah. Mana kamu tidak akan guna sepenuhnya akal kamu. Sebab apa? Duk bergantung harap pada benda tu. Jadi tidak akan guna akal ni semaksimal mungkin untuk memikir tu. Itu maksud Nabi lemah tu, lemah akal. Duk ingat kau tu,
Mana seolah-olah kita kata tak guna mana dah. Kita kata kaedah-kaedah berniaga yang betul tu. Tip-tip untuk berjaya apa? Doa agak kau tu lebih banyak. Tu Nabi kata jadi lemah tu. Hadis ke-19 ni kita bincang semula lah. Kita bincang semula insya-Allah. Sebab hadis yang ke-19 ni dia macam gabung. Dia gabung ni. Dia gabung semua tu. Hak kita bincang sebelum dia masuk dalam tu belakang. Tu kita bincang semula ni tak ada apa lebih kurang sama. Cuma ada sedikit perbezaan. Beberapa lafaz. Ini insya-Allah kita bincang minggu hadapan. Jadi saya setakat itulah dulu. Cuma untuk maklumannya, sebab ada beberapa masalah untuk kuliah selepas ni kita cuti malam ni dan minggu depan pun cuti lagi. Minggu depan lagi tu baru kita mula balik untuk kelas Mushkilul Athar Imam Tahawi. Jadi malam ni pun tak ada, minggu depan pun tak ada juga. InsyaAllah selepas tu baru ada insyaAllah. Okey, saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.